Nama saya Irma Doli dan saya sebaya dengan cerita asal. Ayam pun tak berapa sedap. Kering, terlalu masak. Tekstos pen pelik yang membuatkan anda menelan lebih keras daripada yang sepatutnya. Seperti teka anda cuba menolak seluruh pengalaman kerana harga diri. Tetapi saya tetap memakannya, mengunyah seperti seorang wanita. Bersiap sedia untuk menerima impak kerana saya merasakan makan malam keluarga ini akan meletup lebih kuat daripada periuk tekanan ibu saya pada tahun 2003. Ia sepatutnya malam perayaan. Adik lelaki saya, Ethan, baru sahaja dinaikkan pangkat kepada beberapa gelaran pengurusan pertengahan yang terdengar cukup penting untuk ibu bapa saya membingkainya dalam emas. Mereka bertindak seperti dia telah memenangi hadiah Nobel dan secara peribadi menyembuhkan pengangguran. Saudara mara yang jauh dijemput. Rakan keluarga yang hampir tidak saya kenali muncul dengan berpakaian seperti ini adalah gala amal untuk menghormati Ethan. Dan saya dijemput kerana mereka memerlukan seseorang untuk mengambil gambar. Secara harfiah, saya belum melangkah masuk sepenuhnya apabila ibu saya menyorong telefonnya ke tangan saya seperti saya diupah kaki tangan. Pastikan anda mendapat satu dari kiri, bisiknya dengan segera. Skim sisi baiknya. Tiada hello, tiada pelukan, tidak apa khabar, Irma? Hanya arahan. Ia telah menjadi seperti ini selama bertahun-tahun. Saya bukan tetamu. Saya adalah satu majlis. Saya duduk di meja dengan tenang, mengunyah ayam kering saya manakala ibu bapa saya berlega-lega di sekeliling Ethan seperti kurator muzium yang bangga. Ayah terus menepuk bahunya. Ibu saya terus membetulkan kolarnya, melicingkan kedutan sayalan seperti dia menggayakan peragawati. Ethan duduk di tengah-tengah, santai, sombong, merendam semuanya. Saya duduk berhampiran hujung di sebelah seorang makcik yang tersenyum kepada saya seperti cara anda tersenyum pada seseorang yang anda ingat sama-sama dari perkahwinan 10 tahun lalu. Makan malam dimulakan dengan kemesraan palsu, terlalu banyak senyuman, jenaka paksa, pujian yang kedengaran berlatih. Kemudian ada yang tersilap bertanya tentang saya. Jadi, Irma, kata seorang sepupu dengan sopan, apa yang awak buat hari ini? Sebelum saya sempat menjawab, ayah saya bersuara, memutarkan wainnya seperti hendak mengumumkan pengambilalihan korporat yang bermusuhan. Masih melakukan laman web tersebut, katanya. Bukan soalan atau apa sahaja. Ya. Saya menjawab dengan tenang. Masih berbuat demikian? Ibuku melepaskan tawa halus. Jenis yang direka untuk memalukan tanpa menghina secara teknikal. Nah, sesetengah daripada kita lebih suka pekerjaan sebenar, katanya sambil tersenyum. Anda tahu, mereka yang mempunyai insurans kesihatan, bukan menipu orang yang tidak dikenali dalam talian. Beberapa orang ketawa. Tidak cukup untuk menghentikannya. Tidak cukup untuk membelah saya. Saya juga ketawa. Kerana apalagi yang anda lakukan apabila ibu anda pada dasarnya memanggil anda parase digital di hadapan 12 orang? Tetapi ayah saya belum selesai. Dia meletakkan garpunya perlahan-lahan, dengan sengaja, seperti dia hendak menyampaikan keputusan. Anda membazirkan hidup anda, katanya. Kalau awak tak degil sangat, awak boleh ada ijazah macam abang awak. Itu dia, perbandingan yang saya telah dewasa dengan. Ethan, anak emas. Saya, contoh berhati-hati. Aku meneguk ayah. Kami baik-baik saja. Baiklah, ulang ibuku seperti perkataan itu menyinggung perasaannya. Sayang, internet tidak akan kekal selama-lamanya. Satu hari ia akan kering dan kemudian apa? Anda akan berharap Anda telah tamat sekolah. Internet seolah-olah ia adalah lopak bermusim. Seorang pakcik cuba untuk melembutkan perkara. Maksud saya, laman web boleh menjadi wang yang baik, bukan? Saya boleh membiarkannya pergi. Saya sepatutnya membiarkannya pergi. Tetapi sesuatu dalam diri saya, beberapa bahagian yang letih dan tenang yang telah menelan tahun tidak hormat, memutuskan bahawa saya telah selesai bersikap sopan. Jadi, bagaimana pakcik saya menjawab lagi? Benarkah berada di landasan untuk mencecah pendapatan $15 juta tahun ini?
Gapu itu membeku di tangan ibu saya di udara. Ayah saya berkelip. Sekali, dua kali. Kemudian ibu saya pulih dengan cepat dan tajam. Nah, itu cantik, katanya. Tetapi sudah tentu, ia bukan pendapatan sebenar. Wang teknologi adalah perniagaan berpura-pura. Anda tahu bagaimana ia berfungsi. Berniaga berpura-pura. Wanita yang menggunakan wang saya untuk menaik taraf dapurnya baru sahaja memanggilnya berpura-pura. Ketika skim ada sesuatu yang menyentak di dalam diri saya. Tidak kuat, tidak marah, senyap, bersih. Saya memandang ke arah Isen di seberang meja. Dia tersengih, menunggu saya direbahkan semula. Saya tersenyum. Awak tahu apa yang kelakar? Saya berkata perlahan. Bilik pelajar berpura-pura saya tidak berfungsi. Kesunyian. Senyuman Isen hilang. Dan ayah, saya terus berpaling kepadanya. Pembedahan jantung Anda. Kesalahan insurans, 42.000 itu. Saya biarkan kaki meregangkan. Itu saya. Kaca wine ibu saya memukul meja dengan bunyi yang membosankan. Saya belum selesai. Dan keahlian kelab negara yang Anda telah membual? Saya berkata dengan tenang. Yang Anda katakan datang dari kerja keras. Wajah ayah saya mengalih warna. Saya membayar untuk itu. Juga kemarahan. Kita semua berpura-pura cukup lama. Dia menjerit. Keluar dari kehidupan kita. Anda hidup yang rendah. Bilik itu diam. Saya dapat mendengar garpu seseorang memukul pinggan mereka. Di sana itu. Kalimat yang mereka tangkap selama bertahun-tahun. Saya berdiri perlahan-lahan, menyapu tangan saya, melipat serbet saya seperti saya meninggalkan mesyuarat yang sudah saya menang. Saya melihat ayah saya di mata, dan tersenyum. Baiklah, kata saya. Tidak berteriak. Tiada air mata, tidak pemandangan. Saya berpaling, mengangguk sekali ke meja, dan berjalan keluar. Tumit saya mengklik ke atas lantai. Setiap langkah lebih ringan daripada yang terakhir. Ketika saya memandu, tangan saya stabil di atas roda. Saya merasakan sesuatu yang tidak dikenali. Kelegaan. Mereka akhirnya mengatakannya. Dan akhirnya saya percaya mereka. Saya tidak berada di sana. Bukan kerana saya sampah, tetapi kerana saya telah melampaui pembuangan sampah. Dan saya sepatutnya tahu apa yang akan berlaku seterusnya. Kerana dalam keluarga seperti saya, penolakan hanya bertahan sehingga bel pertama yang belum dibayar. Mereka mengambil masa tepat 11 jam untuk mula menelefon pada pukul 7.13 pagi. Saya tahu masa yang tepat kerana saya ingat membuka sebelah mata, melihat pemberitahuan panggilan tidak dijawab, dan tersenyum sebelum kembali ke nombor blok. Sudah tentu saya tidak mendengar mil suara itu maaf. Dia tidak berhutang. Anda benar-benar mendengarnya malam tadi. Orang dewasa, kan? Kerana tiada apa-apa yang menjerit komunikasi matang seperti menjerit keluar. Anda hidup hina pada anak perempuan Anda di hadapan keluarga besar. Menjelang tengah hari, kereta api rasa bersalah telah meningkat laju. Panggilan tidak dijawab, teks daripada nombor tidak dikenali, mesej Facebook daripada sepupu yang saya tidak bercakap dengannya sejak MySpace masih relevan. Satu pagi berbunyi, ibumu menangis. Ini bukan macam awak. Anda lebih baik daripada ini. Lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada menolak untuk membiayai orang yang melayan saya seperti usaha sampingan yang memalukan dalam hidup mereka. Telefon saya berdengung lagi. Kali ini mesej suara daripada Isen. Sudah tentu, dia tidak menelefon. Dia tidak pernah menelefon. Nota suara lebih selamat. Kurang accountability. Hei. Jadi dia berkata, cuba untuk menyuarakan perniagaan yang Anda perlukan, tahun lepas. Jelaskan beberapa perkara. Boleh kita bercakap, kawan? Satu-satunya perkara yang perlu dijelaskan adalah bahawa saya bukan dana kecemasan Anda, dan CFO yang tidak dibayar lagi. Mereka tidak merindui saya berbual. Saya berhenti menyemak Facebook.
Dan untuk kali pertama dalam kehidupan dewasa saya tidak menunggu kelulusan. Saya hanya wujud secara senyap-senyap, dengan aman. Ia mengganggu pada mulanya. Anda tidak menyadari betapa kuatnya hidup Anda sehingga bunyi berhenti. Saya berpindah ke rumah Florida saya pada minggu yang sama. Pemandangan lautan, dinding putih, segala-galanya minimalis. Tidak ada kekacauan. Tidak ada buase hutang emosi yang menyamar sebagai tanggung jawab keluarga. Pagi pertama di sana, saya bangun pada pukul 7, bukan kerana penggerak, bukan kerana seseorang memerlukan sesuatu, tetapi kerana saya ingin membuat kopi hitam, duduk di balkoni, melihat matahari terbit melintasi air seperti emas hangat, dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya tidak merasakan saya perlu mendapatkan hak untuk bernafas kenangan yang saya terlalu sibuk menindas. Semasa membesar, cinta di rumah kami selalu datang dengan cetakan yang baik. Ops, 7 tahun lebih muda daripada Ethan. 15 mata IQ di bawah jangkaan kolektif ibu bapa saya sekurang-kurangnya begitulah cara mereka melayan saya masa depan. Tugas pertama saya ialah rak stok di kedai dolar. Saya masih ingat memberitahu ayah saya yang saya sediakan. Dia ketawa. Sebenarnya ketawa. Wow, katanya di antara gigitan kafe sit-down kekecewaan. Tidak tahu mereka menyewa jenius teknologi di Isle 5. Saya tidak bodoh. Saya tidak sesuai dengan acuan mereka. Saya tidak mahu kuliah. Dan ketika saya mengatakannya dengan kuat, ibu saya mencengkeramnya mutiara seperti saya mengaku terbakar. Anda tidak mahu college? Pada mulanya, mengemas barang-barang saya, berpindah ke apartemen studio yang berbau seperti permaidani basah dan penyesalan, dan mula bebas secara dalam talian. Saya patah, seperti beras mendidih dalam periuk kopi pecah. Tetapi saya bebas. Setiap dolar yang saya peroleh dari pengekodan terasa seperti pemberontakan. Saya bukan hanya membina laman web. Saya sedang membina jalan keluar. Kembali ke rumah. Mereka masih memanggil saya malas. Ibu saya pernah memberitahu rakan keluarga di barbeku. Dia melakukan beberapa perkara di internet. Ia adalah sementara. Itu adalah 3 tahun menjalankan agensi digital saya sendiri. 6 pelanggan, 2 pembantu sambilan, tetapi mereka tidak pernah bertanya, tidak sekalipun. Mereka tidak mahu tahu apa yang saya bina. Satu-satunya masa mereka mengambil berat adalah apabila orang lain perasan. Seperti apabila seorang rakan menghantar mesej kepada ibu saya, "Bukankah ini syarikat anak perempuan Anda?" Saya melihat iklan. Ibu saya menjawab, "Ya, tetapi saya benar-benar memahami apa yang dia lakukan. Ini semua karut teknologi." Dia berkata begitu dengan lantang tentang saya. Namun, saya terus melakukannya. Membina laman web, menjalankan iklan, membantu perniagaan kecil berkembang, kemudian yang sederhana, kemudian pelanggan korporat. Saya tidur 5 jam semalam dan menjawab email seperti sewa saya bergantung padanya kerana ia berlaku. 6 angka, 7 angka, dan semakin baik saya melakukannya, semakin saya tidak menghargainya, semakin saya tidak menghargainya. Mereka membenci bahawa mereka tidak dapat mengawalnya. Jeremy terakhir tidak pernah bertarung. Ia adalah makan malam yang santai beberapa bulan sebelum ini. Seseorang bertanya bagaimana perniagaan saya lakukan. Saya mula menjawab. Ayah saya dipotong tanpa melihat dari komputer ribanya. Dia masih bermain usahawan, katanya. Jangan mendorongnya. Semua orang ketawa. Saya juga ketawa. Tetapi di dalamnya, saya mula membungkus beg emosi saya kerana saya tahu sesuatu ketika itu. Tidak kira apa yang saya bina, kepada mereka, saya selalu menjadi sampah yang tidak berpendidikan. Jadi, saya membuat keputusan yang tenang. Baiklah, biarkan mereka berfikir bahawa jangan meminta pertolongan saya apabila rumah memerlukan bumbung baru. Sudah tentu, mereka lakukan. Ia bermula kecil. Kereta ayah saya hancur. Penghantaran atau sesuatu. Saya mendengar dia mengadu di telefon satu malam. $2,800, dia merungut. Tidak masuk akal. Saya tidak berkata apa-apa.
Keesokan harinya, saya memanggil kedai pembaikan, membayar tanpa nama, dan meminta kereta itu dilepaskan. Dia hanya berkata, nampaknya garaj itu membuat kesilapan. Ia sudah dibayar. Wah, saya tersenyum. Bertuahnya awak. Pada masa skim saya menyadari sesuatu yang menakutkan. Mereka suka apa yang saya boleh lakukan. Mereka hanya benci kerana saya yang melakukannya. Selepas itu, saya menjadi penjaga kewangan keluarga yang tidak dikreditkan. Bel perubatan ditanggung. Surat cukai tetap. Isen memerlukan 15 grand untuk aplikasi yang gagal. Oplian matchbooks yang baru. Perjalanan hujung minggu. Walaupun untuk ibu saya yang pernah memanggil saya parasit di hadapan Makcik Jejki, saya berkata kepada diri sendiri bahawa ia adalah cinta kerana tiada apa-apa yang dirasai sebagai kegagalan semasa mengambil cek secara senyap-senyap apabila saya mendengar ibu saya berbisik tentang yuran kelab negara yang tidak perlu saya rasakan pembaharuan tanpa nama. Minggu depan dia menyiarkan selfie di Facebook di hadapan padang golf. Kerja keras membayar. Bab baru digodam diberkati. Saya tidak ditandai. Ia seperti menonton seseorang mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk barangan runcit yang Anda sampaikan. Dan setiap kali mereka memerlukan sesuatu, saya menetapkannya. Setiap kali mereka menghina saya menelannya. Setiap kali mereka menolak kerja saya tersenyum melalui gigi saya. Ia menjadi permainan yang saya tidak sedar bahawa saya sedang bermain. Berapa banyak yang boleh saya berikan sebelum mereka akhirnya menyayangi saya? Dan semakin banyak yang saya berikan, semakin saya hilang ketika ayah saya menelefon saya untuk keluar. Saya telah pergi selama bertahun-tahun. Kemudian bumerang emosi mula terbang lagi. Yang pertama adalah teks dari nombor rawak. Hei, itu ibu saudara awak. Ibu Anda benar-benar tidak berfungsi dengan baik. Anda mesti memanggilnya. Tidak hello, tidak ada konteks, hanya rasa bersalah yang dimampatkan kepada 13 perkataan. Saya menatap mesej itu, kemudian di lautan di luar tingkap saya, kemudian turun ke anjing saya, yang mempunyai kecerdasan emosi daripada separuh keluarga saya digabungkan. Dia berkedai pada saya. Kami berdua bersetuju. Nope. Selepas itu, mereka datang dalam gelombang. DM Instagram daripada sepupu yang tidak bercakap dengan saya sejak sekolah menengah. Permintaan rakan Facebook daripada ibu saya, yang berani memandangkan kali terakhir kami berkawan di sana 12 orang, tiba-tiba teringat bagaimana suara Mil suaranya tenang, terkawal, seperti dia membaca skrip bertajuk Percubaan Rekonsiliasi Ayah yang Wajar. Irma, katanya. Kami semua berkata perkara yang tidak kami maksudkan. Sudah tentu. Kecuali dia berkata sambil berdiri, berjabat jari, kelantangan ditetapkan kepada penghinaan awam. Dia berdiam. Kami berada dalam sedikit masalah kewangan. Kelab desa memberi kami masalah dan kos ubah ibu Anda melonjak. Kami hanya mahu bercakap. Itu adalah sebab sebenar, bukan penyesalan. Saya tidak membalas sesuatu, tetapi saya tidak membalas email saya. Dipanggil bumerang emosi untuk semua perkara yang mereka lemparkan yang akhirnya datang terbang kembali. Saya menjatuhkan mail suara di sana. Mereka tidak berhenti. 3 hari kemudian, saya menerima apa yang hanya boleh digambarkan sebagai ECI email dari ibu saya. Baris subjek, kita perlu menyambung semula sebelum terlambat. Dia menggunakan semua klasik. Keluarga tidak boleh berputus asa antara satu sama lain. Kami sukar untuk Anda kerana kami mahu Anda menjadi kuat. Abang awak sangat merindui awak. Kemudian dia melampirkan foto. Di siling dapur. Air berwarna. Mengelupas. Rosak. Lihat apa yang berlaku apabila keluarga runtuh. Dia menulis. Saya ketawa dengan kuat. Itu adalah isu paip. Bukan metafora. Tetapi saya tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak meminta saya kembali ke dalam keluarga. Dia meminta saya kembali ke peranan saya. Pembekal, pembayar, orang yang tenang yang menelan tidak menghormati dan memanggilnya cinta. 3 bulan sebelum ini, saya akan mendapat kefit.
Saya akan telah kembali dengan bunga dan cek, bersedia untuk menerima lagi separuh permintaan maaf dan mengambil tempat duduk saya di meja lipat kasih sayang bersyarat. Tetapi sesuatu yang mereka tawarkan bukan rekonsiliasi, dan saya akhirnya sedar. Kemudian, saya menyekat mereka. Semuanya. Saya membuat smoothie selepas itu. Berjalan anjing itu, menyaksikan matahari terbenam, memainkan senarai main yang tidak melangkau sekali. Dan untuk kali pertama sejak semua ini bermula, saya menyadari sesuatu yang penting. Mereka tidak cuba untuk kembali ke dalam hidup saya. Mereka cuba menarik saya kembali ke dalam mereka. Dan saya sudah meninggalkan rumah itu. Saya telah mengambil pintu depan dari engsel dalam perjalanan saya. 4 bulan berlalu. Florida baik kepada saya. Saya bangun apabila saya mahu, makan sarapan perlahan-lahan, tidak tersentak apabila telefon saya berdengung. Katakan nama saya, Irma. Saya berhenti, berpaling, dan di sana dia, Ethan, berdiri di sebuah gerai yang menjual sesuatu yang melekit dan sama-sama herba, minyak pati, bom janggut. Saya tidak bertanya. Matanya menyala seperti dia melihat truk ais krem. "Hei," katanya. "Saya berharap saya akan berlari ke arah Anda." Berharap. Kami tidak bercakap dalam 4 bulan. Saya melepaskan cermin mata hitam saya cukup untuk mengawasi hubungi. "Anda kelihatan baik," katanya. "Serius. Florida sesuai dengan Anda." "Terima kasih," saya menjawab. "Terdapat jeda, maka pidut." Anda tahu, perkara menjadi pelik. Emosi adalah tinggi. "Tetapi kita keluarga, bukan?" Saya tidak menjawab. Dia bergegas. "Ibu dan ayah bercakap tentang Anda sepanjang masa. Mereka merindui awak. Mereka hanya takut. Orang bangga. Degel." Saya menghirup smoothie saya. Kemudian dia tersenyum dan berkata kata-kata yang saya tunggu untuk. "Jadi, saya mempunyai idea baru ini. Ia seperti aplikasi memenuhi kotak langganan memenuhi jenama gaya hidup. Di sana itu." "Tanya." "Selalu bertanya." Saya tersenyum sopan. "Saya doakan yang terbaik," saya katakan. "Tetapi saya sudah melabur dalam sesuatu yang lain." Dia berkedip. "Oh, ya. Itu adil." Saya mengangguk sekali dan berjalan pergi. Tidak ada kemarahan. Tidak menyesal. Baru selesai. Malam itu, saya duduk di balkoni saya. Komputer riba ditutup. Peti masuk jelas. Bulan mencerminkan air seperti yang bangga dengan saya. Mereka mungkin tidak pernah meminta maaf. Mereka mungkin tidak pernah mengakui mereka salah. Tetapi saya tidak memerlukannya kerana penutupan tidak selalu datang dengan kata-kata. Kadang-kadang ia datang dalam diam yang akhirnya terasa selamat. Dalam jarak yang akhirnya terasa patut. Dalam hidup dengan baik. Tidak membuktikan apa-apa. Dan tetapi kerana Anda akhirnya boleh. 4 bulan. Skim berapa lama sejak makan malam? Sejak perkataan kehidupan yang rendah. Sejak mil suara terakhir I tidak kembali. 4 bulan bangun tanpa ketakutan. Duduk di dada saya seperti blok cinder. Florida telah melakukan sesuatu kepada saya. Atau mungkin ia tidak melakukan apa-apa sama sekali. Mungkin ia hanya mengeluarkan segala yang telah meracuni saya perlahan-lahan. Saya tidak lagi bergegas pagi. Saya makan sarapan seperti itu penting. Saya berhenti bergegas apabila telefon saya berdengung kerana ia tidak lagi bermakna seseorang memerlukan sesuatu dari saya menyamar sebagai kebimbangan. Saya mempunyai kawan sekarang. Yang sebenar. Orang yang tidak bertanya tahap apa yang saya miliki sebelum bertanya bagaimana keadaan saya. Orang yang tidak ketawa apabila saya berkata saya membina sesuatu dari ketiadaan dan kemudian apabila saya fikir bab itu telah ditutup sepenuhnya. Alam semesta memberi saya satu kuis pop yang terakhir jerit. Tidak dramatik. Hanya cukup untuk membuat perut saya kencang. Ia adalah Ethan. Dia berdiri di belakang meja lipat cuba untuk menjual sesuatu yang melekit dan kelihatan herba. Sesuatu yang menjanjikan pencerahan dalam balang kaca. Saya berharap saya akan masuk ke dalam Anda. Berharap.
Kami tidak bercakap dalam 4 bulan. Kali terakhir saya mendengar suaranya, ia dilampirkan pada mesej tentang menjelaskan beberapa perkara kewangan. Saya meluncur cermin mata hitam saya cukup untuk membuat hubungan mata. Anda kelihatan baik, katanya dengan cepat. Serius, Florida sesuai dengan Anda. Terima kasih, saya menjawab. Jeda kecil. Kemudian pendekatan yang perlahan seperti juru jual memanaskan padang. Anda tahu, perkara menjadi pelik, katanya. Emosi tinggi, tetapi kita keluarga, bukan? Saya tidak menjawab. Dia terus pergi kerana kesunyian membuat orang gugup. Ibu dan ayah bercakap tentang Anda sepanjang masa. Mereka merindui awak. Mereka hanya takut. Orang bangga. Anda tahu bagaimana mereka. Saya menghirup smoothie saya. Saya menunggu. Dan di sana, Pidot. Begitu juga, katanya, menggosok tangannya bersama-sama, saya mendapat idea baru ini. Ia seperti aplikasi memenuhi kotak langganan memenuhi gaya hidup jenama. Saya fikir ia benar-benar boleh berlepas. Sudah tentu, ia selalu kembali kepada ini. Idea, bertanya, yang tidak diucapkan Anda boleh membantu saya. Saya tersenyum. Tidak sejuk. Tidak marah. Baru sahaja selesai. Saya doakan yang terbaik. Saya katakan. Tetapi saya sudah melabur dalam sesuatu yang lain. Dia berkedip. Oh, betul. Ya, itu adil. Ia adalah perkara jujur pertama yang dia katakan. Saya mengangguk sekali, berpaling, dan berjalan pergi. Tiada ucapan, tiada kuliah, tiada penutupan dramatik. Hanya keluar bersih. Pada malam itu, saya duduk di balkoni saya dengan pintu terbuka. Udara laut hanyut seperti janji. Komputer riba saya tetap ditutup. Peti masuk saya tetap tenang. Bulan mencerminkan air, stabil dan tidak tercemar. Dan saya menyedari sesuatu yang saya tidak membiarkan diri saya percaya sebelum ini. Mereka mungkin tidak pernah meminta maaf. Mereka mungkin tidak pernah mengakui mereka salah. Tetapi saya tidak memerlukannya. Kerana penutupan tidak selalu disertakan permintaan maaf. Mereka memanggil saya sampah. Mereka menendang saya keluar.